Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita akan bicara tentang zakat az-zuru' wa thimar. Jadi dulu kita dah ada sentuh bahawa zuru' wa thimar ni termasuk dalam wa mimma akhrajna lakum minal ard, apa yang Allah Taala keluarkan daripada bumi. Jadi ada dua perkara yang Allah Taala keluarkan daripada bumi, iaitu ialah ma'adin warikas dan juga zuru' wal thimar, dan zakatnya ialah alal faur, sebaik sahaja kita mendapat hasilnya, kan. Kalau ma'adin tu harta galian atau biji emas dan perak sahaja, sebaik saja kita dapat dia, dan kalau cukup nisab maka keluarkan zakat. Barulah kita boleh miliki dia. Begitu juga dengan rikas, yang barang peninggalan orang dulu-dulu kala yang dah jadi barang perhiasan, barang untuk kegunaan. Contohnya emas, rantai, mahkota, keris, senjata, benda tu semua orang dulu simpan dan kita jumpa yang dibuat daripada emas dan perak, maka kita nak miliki dia, kita kena bayar zakat dulu. Itu termasuk barang yang Allah Ta'ala simpan dia dalam bumi, kan. Walaupun jumpa dalam gua, kira dalam bumi jugalah. Jadi zuru' al-thimar ni dia tumbuh daripada bumi. Allah Ta'ala keluarkan dia daripada biji benih dan berbuah. Dan bila kita dapat hasil, maka sebaik saja kita petik buah tu sebagai hasil tanaman kita, maka zakatnya ialah sebaik kita ambil hasil itu lah. Wa atu haqqahu yauma hasadihi, berikanlah zakatnya tu pada hari penuaian, kan. Jadi pezuru' tanaman dan buahan. Tapi bukan semua tanaman dan buahan yang kita kena zakat. Dia syaratnya mestilah dekat sini apa? Ma yaqtatuhu an-nas. Jadi soalannya bayin al-murad. Dia biasanya soalan dia al-murad sebab ini bukan ta'rif, kan. Tapi tak tahulah kalau pembuat pembina soalan tu dia kata arif, tapi tidak sepatutnya lah kalau soalan dia kata arif, kan. Sebab ini bukan ta'rif, dia adalah al-murad. Bila murad kita boleh buat ayat sendiri, ya. Yang penting dia punya point tu ada, kan. Jangan sampai buat ayat sendiri tapi poin dia lintang buka ayat salah, maka tak dapat markah juga. Ma yaqtatuhu, apa yang makan oleh orang annas fi ahwalihim al-adiyah, pada keadaan yang biasa. Okey, itu yang menjadi makanan orang pada keadaan biasa. Kita nak buat kata ma yaqtatuhu al-balad, boleh juga, kan. Sebab dia murad. Apa yang menjadi makanan asasi, ya. Yaqtatuhu, makanan asasi, kan. Ahlul balad, iaitulah penduduk satu negeri. Okay, boleh juga. Yang penting ada yaqtatuhu. Yaqtatuhu ahwaluhum al-adiyah. Dua ni kena ada. Tak kira lah ayat tu macam mana pun, dua ni kena ada. Kemudian wa yumkinu idkharuhu duna ayufsida, boleh disimpan. Idkhar ni simpan nama. Biasanya kalimah idkhar ni digunakan pada tempoh 1 tahun. Biasanya, tak semesti, kan, 1 tahun. Duna ayufsida, tanpa rosak. Jadi kalimah idkhar kena ada, kalau tak ada potong markah. Duna ayufsida kena ada. Kena ada. Tapi adakah kalau tak ada kena potong markah? Tengok keadaan. Yang penting idkhar ni kena ada. Maksudnya bila sebut idkhar mesti tahan lama. Takkan idkhar tu benda yang rosak, tak mungkin, kan. Jadi idkhar ni sebenarnya dah masuk ke dalam duna yufsidah lah. 1 tahun tak payah sebut sebab idkhar ni biasa dah makruf lah, dia 1 tahun. Ahwalihim adiyah ni kena ada, ayaqtatuhu An-Nas kena ada. Itulah
1, 2, 3 ni wajib ada, ini option. Do not FC dah, tapi walaupun option jangan tinggalkan. Jadi 4 lah, 4 semua perkataan ni. Buatlah ayat macam mana pun 4 perkara ni mesti ada. Kalau tak ada, potong makan dia. Okey, itu yang murad bi zuru' al thimar yang menjadi makanan utama. Jadi kalau dia zuru' tumbuhan tanaman bayam, sayur, sawi, apa lagi, buah-buahan, buah durian, kena zakat tak? Kalau dia tak boleh disimpan lama, tak kena zakat lah. Tapi kalau makanan asasi sebuah negara tu, negara Malaysia nama dia, makanan asasinya ialah durian. Jadi dia gunakan berbagai cara untuk simpan durian tu, kasih tahan lama sampai setahun. Kan, contohnya dibuat lempuk durian, dia simpan proses jadi macam keju durian kan. Jadi yang penting durian, dan dia simpan sampai tahan setahun, dan menjadi makanan asasi negara Malaysia, contoh saja, maka ketika tu lah baharu dia dikenakan zakat. Tapi selagi mana dia bukan makanan asasi dan tidak disimpan lama, maka tidaklah dia dikenakan zakat. Tapi kalau tempoyak disimpan lama setahun pun tahan, tapi tempoyak bukan makanan asasi, jadi tak kena zakat lah kan. Okey, jadi dari situ kita dah faham tanaman apa yang kena zakat. Yang tahan lama apa dia? Padi, gandum. Ada negeri Ghana dulu saya belajar. Negeri Ghana dia makan asasi dia ialah pisang dan ubi kayu. Jadi nama pun makanan asasi kena zakat lah. Sebab apa? Mesti ada kaedah dia menyimpan pisang dan ubi kayu tu boleh sampai setahun. Kalau tidak, tak ada jadi makanan asasi kan. Baik, kita tengok sini jenis zuru' tanaman yang kena zakat ialah hintah, iaitu gandum, arus, iaitu beras kan, adas, kacang. Kacang adas tu kacang yang macam orang buat kuah roti canai tu, kacang adas tu kecil-kecil tu kan. Tapi apa jenis kacang je lah yang orang buat makanan asasi. Contoh dekat Mesir, kacang full kan. Jadi kacang full kena zakat lah, sebab dia makanan asasi orang Mesir. Di Mesir, kalau di Malaysia tak adalah kena, sebab orang Malaysia tak ada makan kacang full. Dan juga thimar. Thimar ni bukan semua jenis thimar, buah-buahan. Buah-buahan apa yang kena zakat? Buah-buahan ni, rutab dan juga inab. Ni lah, ni lah dia. Okey. Thimar ni termasuk di dalam zuru' juga kan. Iaitulah thimar rutab dan thimar inab. Rutab ni buah tamar yang mengkal, yang dah masak tapi dia belum kering. Inab ni buah anggur yang masak atas pokok. Tapi zakat dia bukan pada rutab ni, zakat dia kena keringkan tamar tu dulu jadi dia tamar. Inab ni kena keringkan dia dulu jadi zabib. Jadi yang dah kering tu baru kena zakat. Timbang berapa berat kering tu pada rutab, tamar, dan juga berapa berat kering pada inab, jadi zabib kan, iaitu kismis. Tamar dan kismis. Tamar tu rutab yang dah kering, zabib tu inab yang dah kering, ataupun kismis kan. Okey. Jadi apalnya macam mana? Zakat zuru' ialah hintah arus adas thimar, hintah arus adas thimar, hintah arus adas thimar, hintah arus adas thimar, hintah arus adas thimar. Ulang 5 kali. Hintah arus adas thimar. Kemudian thimar ni pula rutab, inab, rutab, inab, rutab, inab, rutab, inab. Tapi rutab tu bukan rutab tu yang kena zakat. Dia kena dikeringkan dulu kan. Jadi kiasnya ialah kalau macam dekat Ghana ubi kayu, bukan ubi kayu tu yang kena zakat, tapi kalau dia dah buat proses jadikan macam tepung, yang tepung tu lah yang kena, yang sudah diproses keringkan. Rutab ni yang dah diproses dikeringkan, yang dikeringkan tu yang kena. Berapa timbangan dia tu kan, berapa gantang dia.
tengok berapa macam mana cara dia ukur kan. Inap ni sama lah, berapa dia guna pakai gantang lah. Gantang cupak. Kalau standard negeri tu guna pakai timbangan, dia timbangan. Dia pakai kilo kan, pakai pikul, pakai tan. Jadi tukar tan tu kepada nilai apa cupak. Sebab standard dah seluruh dunia pakai cupak atau gantang. Jadi kena kira satu gantang tu kalau negara kita katalah guna kilo, sedangkan standard dasnya pakai gantang, maka gunakan berat standard gantang tu, katalah standard kita guna apa. Biasa kalau fiqah digunakan orang Iraq punya ukuran lah, ukuran orang Iraq. Jadi mengikut fikiran orang Iraq, satu gantang tu ialah 5 kilo. Contoh 5 kilo kan. Jadi kalau nak tukar pada kilo, tukarlah satu gantang tu ialah 5 kilo kan. Berapa gantang nisab dia. Nisab dia berapa gantang, kira dah tukarkan kepada kilo. Okey, boleh. Zura' jamak zar'un ay syajarun, pokok-pokok lah. Thimar jamak thamar, iaitulah hamlu syajarah minal fakihah, iaitulah apa yang dihasilkan daripada pokok tu, buah-buahan yang terhasil daripada pokok. Buah-buahan, fakihah ni buah-buahan buah-buahan yang terhasil daripada pokok. Okey. Dalil firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, kulu min thamarihi, makanlah daripada buah-buahannya, idza asmara, bila dia berbuah, wa atu haqqahu yawma hasadihi, makanlah daripada buah-buah pokok itu bila dia telah berbuah. Tapi jangan lupa, ni telah berbuah, keluarkan zakat, wa atu haqqahu, keluarkan zakat yawma hasadihi, hari penuaiannya, iaitu hari harvest, mengambil hasil tuaian daripada zuru' wa thimar tadi. Okey dah. Thimar jamak kepada thamar. An Atta bin Asid radhiyallahu ta'ala anhu qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukh rasa al-inab kama yukhrasu an-nakhlu wa tu'khadhu zakatuhu zabiban kama tu'khadhu zakatuhu nakhli tamran, kama tu'khadhu zakatu nakhli tamran. Daripada yang Atab bin Asid ke Asyad, Asid kalau kat sini radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah telah perintahkan, amara perintahkan oleh Rasulullah SAW, yukhrasa, dikeringkan inap. Inap tu apa? Anggur segar. Anggur segar tu dikeringkan dulu, seperti mana dikeringkan nakhl, iaitulah rutab, tamar yang masak kat pokok kan. Dikeringkan dulu, kemudian diambil zakatnya. Zakat apa? Zakat inap. Zakat inap tu bila dah dikeringkan, nama dia zabib. Okey, inap tu zakat dia setelah jadi zabib. Okey, zabib. Bila dah kering, nama zabib. Kemudian zakat nakhal ialah setelah jadi tamar. Nakhal ni ialah buah segar di pokok, tapi dikeringkan yukhrasu, dikeringkan sampai dia jadi tamar, yang kita beli dekat kedai tu kan bulan puasa tu. Iaitulah buah tamar. Buah tamar tu ialah buah nakhal yang kering lah, dah dikeringkan, barulah ditahan lama disimpan. Okey. Nakhal tu nama lain dia apa dia? Rutab. Rutab nama lain bagi nakhal tu rutab. Nakhal rutab Okey, dah. Daripada Abdullah bin Umar. Ada satu lagi Abdullah bin Amr. Ini Umar. Satu lagi
Satu lagi Amrun, satu lagi yang ini Umar, yang ini Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fima saqat as-sama'u wal uyunu au kana athariyan al-ushru wa ma suqiya bin nadah nisfu al-ushri. Mafhumnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fima saqat as-sama', tanaman yang disiram, sakot ni disiram, sakot ni disiram oleh langit dan juga oleh air matahari. Disiram oleh langit artinya hujan. Uyun ni air daripada tanah lah kan, air dalam tanah tu. Aukana asarian, ataupun dibiarkan macam tu, tanam tuai kan, tanam lepas tu tinggal, tanam tinggal. Asari ni artinya tak ada apa-apa penjagaan kan, tak ada penjagaan apa, tanam tinggal je lah. Tanam tinggal, ada tuan tapi sebab tuan dia tu tanam tapi dia tak jaga kan, maka zakat dia usyur 1/10. Okey. Yang jenis tanam tinggal lah, harap dia punya air dia tu air hujan ataupun air yang sedia ada dalam tanah kan, zakat dia ialah 1/10. Kebun anggur, kebun tamar, tanam tinggal, dia berbuah pergi petik, zakatnya 1/10. Wama suqya bin nadah, dengan siraman, dengan penjagaan, maka nisfu usyur, setengah daripada 1/10. Setengah daripada 1/10. Jadi setengah daripada 1/10 tu artinya apa? Artinya 1/20 lah. 1/20 kan, 1/20. 1/20. Yang ni usyurnya 1/10 ataupun peratusnya 10%. 10%. Yang ni 1/20 artinya apa? 5%. 5%. Okey. Ini kalau yang siram, dijaga, zakat dia 5%. Kalau tanam tinggal, berbuah petik, itu 10%. Habis nak jawab mana satu? Pakai 1/10 ke pakai 10%? Dua-duanya boleh. Salah satu daripadanya pun boleh kan. Kita jawab 10% boleh, 1/10 boleh. Dua-duanya tu dapat markah penuh kan. 5% boleh, 1/20 pun boleh. Kedua-duanya markah penuh. Okey. Jadi jemaah ulama ala masyru'ati zakat fi zura' wa thimar. Okey. Tapi ada orang kata orang yang bertani, dia sewa tanah, kadang-kadang rugi, kadang untung kan. Tuan tanah tetap juga nak dia punya duit sewa. Dia sewakan sawah, dia tahu dia dapat satu musim 1,000. Sedangkan orang yang bertani tanam padi tu kadang diserang oleh penyakit lah, kadang rugi dia, habis mati semua, ataupun pokoknya tu kena bena perang kan, ataupun kena bencana alam, jadi habis hasil satu musim atau satu tahun, habis semua, dia tak dapat, rugi dia. Tapi sewa tetap dia kena bayar. Kalau tuan dia kata 1,000 lah, habis pendapatan di situ, pendapatannya di situ, tak ada pendapatan lain. Jadi kata orang lah, itu sebabnya sebagian ulama kata orang, Yusuf Qaradawi ada pendapat dia, cuma saya tak baca orang kata begitu. Yusuf Qaradawi pun berpendapat bahawa bukan semestinya petani itu saja yang kena bayar zakat zura' al-thimar, malah tuan tanah juga kena zakat zura' al-thimar. Wallahu alam lah. Tapi kita bukan kira pakai otak, kerana kalau kita berteraskan syariat ataupun agama ni pakai otak, maka itulah yang punca kepada
Nauzubillah min zalik, sesatlah. Kesesatan apabila kita menggunakan otak sebagai teras untuk pertimbangan dalam agama, kan. Pertimbangan dalam ikut ahli sunnah wal jamaah, pertimbangan dalam agama ni nombor satu ialah syarak dulu. Kalau Mu'tazilah tu dia otak dulu, kan. Ada juga sebahagian mazhab ahli sunnah yang mengatakan apa tu, kalau tak silap siapa Maturidi siapa, kalau tak silap yang mengatakan bahawa syarak pertimbangan dalam agama tu ialah daripada akal dulu, lepas tu baru syarak. Tapi Asy'ari kata syarak dulu baru akal. Okey. Jadi bahaya kalau kita pertimbangan kita akal dulu baru syarak, takut kita terdedah kepada kesesatan. Nauzubillah min zalik. Jadi kalau macam ini, kalau kita katakan orang yang bertani tu, dia kena zakat zuru' al-thimar. Habis toki tanah tu tak kena zakat. Memanglah, kan. Sebahagian tempat petani tu dia miskin, pendapatan dia tak banyak, kena zakat pula, kan. Tapi pertama sekali tengoklah kadar zakat nisab dia berapa dulu, kan. Dah lebih daripada kecukupan baru kena zakat pertama. Keduanya, zakat tu bukan nak menyusahkan orang, kerana rezeki tu bukan pada bilangan. Ingat tu. Kalau ikut otak, rezeki tu pada jumlah. Kalau ikut akidah, i'tikad, keimanan, rezeki tu pada barakah. Itu yang bezanya tu, kesannya beza. Kalau kita yakin kepada rezeki itu pada jumlah, kita akan katakan tidak adil. Orang yang bertani itu dia kena bayar zakat. Tuan tanah untung banyak berganda-ganda tu tak kena zakat. Jadi ikut je apa yang Allah Ta'ala suruh. Itu namanya al-ibadah, perhambaan diri. Kita ikut berkat. Allah Ta'ala akan murahkan rezeki kita dan selesaikan segala urusan kita. Berapa banyak orang kaya tapi tak cukup, kan. Berapa banyak orang miskin tapi sempurna hidup dia. Keberkatan itu pada bukan pada jumlah, kan, tapi pada rahmat Allah Ta'ala. Berkat tu, kan. Keberkatan tu daripada Allah. Okey. Tapi tuan tanah tu kaya, dia pun kena zakat, tapi zakat pendapatan, kan. Tapi kalau duit dia pun tak cukup nak bayar zakat, maknanya dia pun tak kaya. Walaupun dia tuan tanah dapat duit banyak, tapi tak cukup. Sebabnya ujung tahun duit simpan dia tu tak layak untuk bayar zakat. Dia tak kaya jugalah. Kalau dia ujung tahun dia kena zakat, sebab duit dia banyak lah. Sama lah orang petani, sama juga sebenarnya. Lebihnya ialah pada orang petani tu dia ada keberkatan. Orang kaya tu ialah kalau dia bayar zakat berkat, kalau tak bayar zakat tak berkat juga. Sama-sama berkat, kan. Baik. Syarat wujud zakat zuru' al-thimar. Jadi zuru' ni pertama sekali bukannya asalkan petik buah kena bayar zakat, bukan. Dia tengok nisab. Berapa nisab dia, kan. Nisab dia berapa? Nisabnya kita tengok kat bawah ni. Nisab bagi zuru' al-thimar ialah 1,300 kilo. Kalau hasil pertanian kita padi, beras, padi dan beras, gandum, tamar tu buah korma yang dah kering, zabib, iaitulah kismis, kan, iaitu anggur kering, ditimbang. Kalau dah cukup 1,300 kilo untuk hasil pada tahun itu, barulah cukup zakat, barulah bayar zakat. Kalau baru 1,000 kilo, 1,200 kilo, tak kena zakat lagi, kan. Okey. Jadi cukup nisab dulu baru bayar zakat. Kalau sikit-sikit tak payah. Okey, dah. Itu nisab. Kemudiannya dia boleh tahan lama, 1 tahun simpan. Kalau buah durian tak boleh. Sebab apa dia tak tahan lama? Kecuali kalau memang negara tu makan durian, kemudian boleh simpan lama guna kaedah, kan. Keringkan durian tu,
buat tepung, buat paste, buat apa benda lah kan. Tu lain cerita. Tapi yang pentingnya tak ada orang makan durian sebagai makanan utama dia. Kan. Ada pun kalau ada orang tertentu, bukan umum penduduk negeri tu, orang tu aja yang makan durian sepanjang tahun. Jadi tu tak ambil kira. Yang ganjil-ganjil tak ambil kira, yang dikira umum penduduk satu negeri. Okey, jadi kalau semua sayur semua tak boleh tahan lama, tak masuk zakat kan. Kacang-kacang tu yang boleh disimpan, kalau seandainya kacang tu boleh jadi makanan utama, memang jadi makanan utama, kenalah dia zakat. Jagung kan, jagung tengoklah memang dia boleh tahan lama kan. Tapi masalahnya kalau dekat Malaysia ni, adakah dia jadi makanan utama? Jawapannya tidak. Tapi kalau negeri itu makan jagung makanan utama, contoh negeri mana? Nigeria kan, makan jagung, maka kena zakat lah. Jadi maksud idkhar ni ialah tahan simpan setahun. Tahan simpan setahun, 1 tahun. 1 tahun. Idkhar. Kemudiannya milkut tam, mestilah tanaman tu milik dia sempurna. Walaupun dia sewa ladang, sewa sawah, jadi hasil padi tu dia punya lah, bukannya tuan tanah punya. Kalau dia kata bahagi dua pajak kan, pajak sawah, kemudiannya hasil padi tu bahagi dua, dia katakan sewanya ialah bahagi dua. Yang bahagi dua tu setengah-setengah tu dianggap duit sewa kan. Katalah tahun ni pendapatannya 2 tan untuk satu lot sawah tu dapat 2 tan. Bahagi 2 dapat 1 tan seorang. 1 tan 1 kilo lah. 1 kilo lah. 1 tan 1000 kilo. 1000 kilo kan. 1000 kilo. Jadi dapat seorang 1000 kilo. Jadi 1000 kilo yang dibagi kat tuan tanah tu adalah dikira sebagai duit sewa. Yang dia punya hasil ialah 1 tan saja. Kena zakat ke tidak? Kena zakat ke tidak? Tidak. Mengapa tak kena? Sebab nisab zakat bagi tanaman ialah 1300 kilo. Jadi 1 tan tak kena lagi. 1000 kilo tak kena lagi. Okey. Okey. Jadi milik al-milkut tam milik dia saja. Milik dia saja yang kena zakat. Okey. Bukannya tuai pada tahun tu, pada musim tu 2 tan kena ni. Nanti lu tolak dulu harga tu. Harga pajakan, harga sewa kan. Macam mana perjanjian, tolak dulu. Yang baki dia dapat ke dia tu saja yang dikira yang kena zakat kalau sampai nisab. Kalau dah macam tadi dia 1 tan tak cukup nisab, maka tak kena dia. Tak kena zakat untuk tahun itu. Jadi tak adalah kira nak kata zalim ke ataupun tak adil ke kat situ kan. Adil lah juga kan. Masing-masing ada bahagian dia. Islam pun bukanlah memukul rata begitu. Dia ada, itu sebab pentingnya nisab kan. Nisab tu penting. Okey. Yang ketiganya ikhtiat. Dia menjadi makanan asasi lah. Kalau macam durian, walaupun untung beratus ribu, tak kena zakat. Ni orang padi, untung sikit aja. 1 tan tu, 1.3 tan ni, berapa lah sangat kan duit dia kan. Katalah dapat, setahun tu dapatlah 2,000 jual padi kan. 1.3 tan tu dia dapatlah untuk tahun tu kena zakat. Berapa? Sebab dia padi tu kena pengairan, kena baja semua, zakatnya 5%. Jadi katalah dapat untung hasil padi 2,000, tolaklah 5%. Berapa tu? RM100 zakat dia kan. 5%, 2,000, RM100 lah lebih kurang kan. RM100 je, bukanlah banyak pun. Hasil 2,000 dengan RM100 daripada zakat tu, dia dapat berkat cukup 2,000 tu untuk setahun ya. Padi. Tapi kalau musang king 1 tahun dapat berapa? 1 juta. Tak kena zakat pula. Kena juga zakat perniagaan, zakat duit simpanan. Kalau dia dapat 1 juta pun tapi habis
tak sampai setahun dah habis, memang dia tak kena zakat sebab duit tu habis kan. Mengapa habis duit tu? Dia joli. Tak berkat lah. Bila tak berkat, bukanlah senang hidup pun, susah juga sebab duit tu dia joli habis tak berkat. Tapi kalau dia berkat, dia simpan, wah, sejuta tu, wah, 2 generasi dia makan, tak habis-habis kan. Kena zakat. Bukanlah pada jumlah yang menentukan orang tu senang, mewah ataupun tidak kan, tapi pada berkat dia tu. Jumlah tu boleh jadi bala kan. Okey. Jadi makanan asasi, sebab kita hidup dengan makanan asasi kan. Kalau makanan sampingan tu, setakat ni kat Malaysia tak ada orang hidup dengan durian kan, tapi orang hidup dengan beras. Makanan asasi lah. Ada macam tu PKP ni, dia yang penting ada beras cukup lah. Yang lain-lain tu tak kisah ada lauk ke tak ada lauk, penting. Masalah beras pun tak ada kan. Jadi kebiasaannya orang bukan orang pendatang lah kan. Dia tak boleh kerja kan, musim PKP macam ni, tak ada kerja, kerja kutip sampah jual kan. Sekarang PKP pula tak boleh nak jual. Jadi tak ada duit nak beli makanan. Jadi kalau ada orang datang bagi sumbangan tu, tanya nak apa, dia kata dapat beras je lah. Yang penting apa? Beras untuk hidup. Susu anak apa benda Allah tu tak penting, yang penting dia hidup dulu. Jadi ikhtiar. Makanan asasi tu dulu. Beras pun cukup lah untuk hidup kan. Yang lain-lain tak ada pun tak apa. Itu last kali untuk kehidupan dia, beras tu lah di Malaysia kan. Kalau di Mesir tu, kacang pul jadilah. Atau roti gandum kan. Roti ish. Itu pun dah tak ada benda, roti tu jadilah. Dapat roti untuk hidup cukup dengan air sejuk. Maknanya roti tu dah dia punya ikhtiar dia. Kod kan. Ikhtiar. Jadi mestilah barang yang kena zakat tu benda yang jadi makanan asasi bagi satu negeri. Okey. Nisab iddikhar milik tanah al-milkut tamul iqtiyat. Nisabul iddikhar 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 al-milkut tamul iqtiyat. Okey. Ini untuk zuru'. Wathimar pula sama. Cuma dia ada satu tambah. Apa dia? Budu wassalah. Yang lain semua sama kan? Jadi buah tu mestilah budu wassalah, iaitulah dia dah layak untuk dimakan. Budu tu artinya dah layak lah, layak. Salah apa tu? Budu tu apa, dah mula salah layak dimakan. Dah mula layak dimakan lah. Dah mula layak dimakan. Jadi kalau dia putih atau tak masak, busuk, semua tak layak dimakan. Jadi yang mana layak dimakan itu saja yang akan buah ni kan. Buah ni ada dua, tamar dan juga anggur. Jadi bila dikeringkan dan dia layak dimakan, itu saja yang kena zakat. Tapi kalau dikeringkan busuk dia ataupun dia tak jadi kan, dia sama ada busuk ataupun dia rosak kan, tak layak untuk dimakan, maka itu diketepikan, disaring-saring, ambil yang layak dimakan saja. Cukup tak 1,300 kilo? Kalau cukup, maka itu sajalah dinilaikan harganya dan dibayar zakat. Ataupun nak bayar daripada apa tu tadi, buah tu sendiri pun boleh juga. Kalau tamar, zabib, beras, tapi beras masuk dalam zuru' kan, zuru'. Tamar dengan kismis je lah. Jadi yang elok tu saja nak keluarkan zakat dengan tamar dan kismis saja pun boleh, ataupun dikeluarkan zakat melalui harga pun boleh. Nilai harga berapa dan dikeluarkan zakat berapa. Kalau dijaga 5%, kalau ditanam tinggal petik hasil, maka 10% zakat dia.
selepas nisab kan. Kalau kurang daripada 1,300 kilo tak kena zakat sebab tak cukup nisab. Okey. Berapa nisab dia? 1,300 kilogram. Ataupun 5 ausuk. 5 pikul. 5 pikul. Kita jawab mana satu? Salah satu. Dua-dua pun boleh. Tapi jangan salah. 5 pikul ausuk. Ataupun 1,300 kilo. Okey. Kadar zakat. Kadar dia berapa nak bayar? Kalau dengan tanam tinggal, maka 10%. Siraman dia pakai air hujan aja. Mestilah ada air. Waja'alna likulli syai'in waja'alna minal ma' kulli syai'. Kami jadikan daripada air tu semua yang hidup. Waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Waja'alna minal ma' kulli syai'in hayy. Kami jadikan daripada air tu semua benda hidup, tak ada air mati semua. Macam di padang pasir tu tak ada air, kering semuanya. Okay, kan? Jadi kalau yang hidup tu mesti ada air kan? Mana datang air tu? Hujan ataupun mata air. Okey, yang mu'annah bimu'nah. Mu'nah ni dengan penjagaan, bimu'natin wa kaflihi, dan kaflun tu ada penjagaan lah. Mu'nah pembiayaan. Mu'nah pembiayaan ni penjagaan. Maka zakat dia 5% ataupun 1/20. Mu'nah ni pembiayaan, wa kaflun penjagaan. Okey. Okey. Wallahu ta'ala alam pada zakat zurul athimar.